Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani. Sekali lagi dalam kita menjalani kawalan terhad ini, pastinya informasi yang berguna amat perlu kita hebahkan ataupun kita kongsikan bersama ahli keluarga dan juga mereka yang perlu mendapatkan maklumat terkini. Jadi saya bersama dengan Dr. Musa Muhammad Nordin, pakar pediatrik kita dan juga pakar perubatan kita dari Pusat Pakar Perubatan Damansara. Jadi Dr. Musa, dalam kita menghadapi movement control order pada ketika ini, pastinya kita perlu memahami konsep-konsep perubatan yang dimahukan oleh pihak kerajaan, iaitu antaranya penjarakan sosial. Ini penting. Tetapi Dr. Musa membuat banyak titipan dalam Twitter dan juga sosial media berkaitan dengan the best practice yang boleh kita lihat dan boleh kita praktiskan di dalam kita berada dalam waktu ini. Antaranya, untuk kita melihat bagaimana kita boleh flatten the curve yang Dr. Musa titipkan dalam Twitter, iaitu negara-negara yang berjaya mengurangkan kes dan juga dapat mendatarkan graf pandemik. Jadi, apa model yang terbaik pada ketika ini, Dr. Musa? Assalamualaikum. Ya. Terima kasih, Nazri. Saya rasa kita penting belajar daripada negara-negara yang telah pun dilanda dengan wabak COVID ini terdahulu daripada kita. Semenjak kes yang pertama yang diumumkan oleh negara China pada 31 bulan Disember. Ya. Ya. China mengambil suatu kaedah yang begitu ekstrim. Ya. Lockdown. Pada pendapat saya, ini merupakan jarak sosial yang begitu ketat. Tetapi successful. Ya. Tapi saya rasa budaya negara kita berbeza. Ya. So kita tengok kepada Korea Selatan. Korea Selatan juga melakukan perkara-perkara jarak sosial yang berjaya juga. Saya ingat pada 29 hari bulan Februari, Ya. dalam satu hari 909 kes COVID di Korea. Tetapi sekarang di pertengahan bulan Mac ia telah turun kepada kurang daripada 100 kes sehari. Maknanya program jarak sosial ataupun the fancy term is social distancing berjaya. Jadi insya-Allah saya rasa melihat kepada budaya Malaysia, kita lebih mirip kepada cara-cara yang diperlakukan oleh kerajaan Korea Selatan. Bagaimana kita perlu mengharmonikan dua ekstrim kes ini? Antara cara lockdown total, iaitu kuarantin ataupun cara darurat duduk di rumah cara total, itu tidak boleh bergerak langsung, semua pergerakan dihentikan, secara Wuhan dan juga cara China itu, dan juga cara Korea yang masih membenarkan dalam konteks partially lockdown, tetapi mereka mengamalkan jarak sosial yang begitu baik sekali. Jadi dalam masa 2-3 hari ini, kita masih melihat jarak sosial itu masih diabaikan oleh sebahagian besar masyarakat. Dan kita ingin menambah baik. Jadi, bagaimana naratif yang paling tepat, yang paling sesuai dan boleh kita ajak berbincanglah pada rakyat Malaysia yang masih degil ini, duduklah di rumah. Tetapi jangan sampai tahap kita memaksa anda tinggal di rumah. Tak boleh bergerak langsung untuk membuat pergerakan sosial seperti ke pasar ataupun seumpamanya. Bagaimana kita mengharmonikan Dr. Musa ini? Kerana kita ada budaya, kita ada nilai, kita ada agama dan juga jiwa kita ini sentiasa berada di luar dan kita jarang sekali ataupun tak pernah kita lihat situasi sebegini. Secara umumnya kita orang-orang Melayu, Cina, India dan bangsa-bangsa lain begitu sosial kan. Ya. Jadi kalau kita nak lihat kepada kaedah yang digunakan di China, lockdown, cuba bayangkan kita tidak dibenarkan keluar daripada rumah. Ya, kalau kita nak keluar rumah, kita kena ada permit ataupun pasport. Setiap 2-3 hari hanya seorang dibenarkan keluar untuk membeli perkara-perkara yang diperlukan. Ya. Dan ini merupakan suatu kesukaran yang telah pun dibiasakan di negara China semenjak 6 minggu yang lepas. Ya. Walaupun sekarang dikurangkan. Tetapi ada ciri-ciri di China Boleh kita guna yang dikongsikan bersama oleh
kaedah yang digunakan di Korea Selatan. Di Korea Selatan, pertama, sebelum kita bercakap tentang jarak sosial, pertamanya mereka melakukan testing, ujian. Ini penting. Sebab kita mesti lakukan ujian untuk pastikan baseline COVID di negara kita. Jadi kita tahu impact intervention yang kita lakukan. Ya. Keduanya, mereka melakukan contact tracing, tracking. Ya, ini penting. InsyaAllah Malaysia melakukan testingnya baik, contact tracingnya baik, tetapi dari segi dan kuarantin yang baik. Ketiga, kuarantin yang baik kan, self isolation. Tapi keempatnya iaitu social distancing kita masih kurang. Ya, dan kita boleh pertingkatkan. Dan kita lihat apa yang diguna pakai oleh Korea Selatan. Pertama, kita kena faham bahawa kita ingin jarakkan, sebab ia mengambil lebih kurang 1 hingga 2 meter untuk virus COVID itu, dropletsnya sampai kepada orang sebelah. So, the distance is important, at least 1 meter. Penting. Dengan demikian, kita menghentikan transmisi penyebaran COVID itu. Penting. Right? Keduanya, cuba bayangkanlah kalau ramai sangat orang, ya, maknanya berpusu-pusu berdekatan, mana mudah kan? Mudah. Dan SARS-CoV-2 ni, transmisi dia ialah RO, reproduction number dia ialah paling tinggi di China 3.6. Apa maksudnya? Wow. Maknanya seorang tu dia boleh sampaikan kepada 3 orang. Cuba bayangkan, dia sampai kepada 3 orang, yang 3 orang tu sampai kepada 3 orang lagi, jadi 9. Yang 9 tu sampai kepada 3 orang lagi. Jadi kita lihat suatu exponential, peningkatan yang begitu mendadak. Ini suatu trajectory yang membimbangkan, ya. Itu sebabnya kita harus bendungkan dengan jarak sosial ini. Okey. Dalam memahami arahan dalam waktu MCO ataupun Movement Control Order ini, kita memerlukan satu masyarakat yang yakin dengan perintah. Maksudnya kepimpinan kerajaan, arahan kerajaan perlu ada keyakinan daripada rakyat, buy-in daripada masyarakat. Itu yang pertama. Kalau masyarakat tidak yakin dengan arahan, mereka akan langgar sesuka hati mereka, mereka akan membuat undang-undang mereka. Berarti saya nak celah sekejap. Okey, silakan Datuk. Sebelum kita dapat buy-in daripada rakyat, kepimpinan mesti menunjukkan tauladan. Itu maksud saya. They have to be exemplary. Macam mana you nak suruh rakyat jarak sosial apabila you adakan press conference penuh orang. Where is that 1 meter? Where there is that 1 to 2 meter? Yep. Penting. Kan? Jadi, when you become good examples of jarak sosial, then insyaAllah there will be buy-in. Kita akan mengikut pimpinan. Itu dari sudut kepimpinan. Akhirnya rakyat yakin dengan arahan diberi, mereka akan ikut walaupun tanpa dipaksa, tanpa ada checkpoint, sekatan ataupun dihalau keluar, dihalau masuk ke rumah masing-masing. Keduanya, dari sudut fakta dan data yang telus. Ini penting, Dr. Musa. Bagaimana ini perlu disampaikan dengan telus oleh pimpinan kepada masyarakat melalui media massa secara arus perdana ataupun media sosial supaya kita tidak berselindung apa-apa fakta ataupun data. Kerana ini penting ketika waktu krisis, keyakinan amat penting kepada publik. Nazri, you are on point. The number one point yang pertama apabila kita cuba untuk mengendali, menangani suatu outbreak, suatu wabak, suatu pandemik ialah transparency
accountability. Be truthful with your facts. So saya begitu concern budaya secrecy, budaya non-transparency masih lagi ada di kementerian-kementerian di negara kita. Dan dalam kes COVID ni, Kementerian Kesihatan. Bagus. Tiap hari ada press con. Tetapi mereka hanya memberitahu hari ini naik 100 kes, total 900, hanya 2 yang mati. We are doing very well. Yes, we are doing very well. The Kementerian Kesihatan Malaysia is doing very well. But I want to know berapa yang critical. Berapa yang on ventilation. Apakah keupayaan Kementerian Kesihatan kita apabila kes-kes yang kritikal datang, apakah keupayaan kita mencukupi? I think we need, bukan hanya kita ingin tahu, tetapi kita nak kita nak beritahu kepada masyarakat Malaysia yang tak bertanggungjawab, yang tidak praktis jarak sosial, you better follow. Because look, we have got about 20 that is being ventilated. They are fighting for their lives in the intensive care unit. If you tak sebagai rakyat tidak menjalankan tugas-tugas you dengan social distancing, you can become a patient, you will contribute to the numbers there. Sebab kapasiti kita sekarang ni, cuba bayangkan ICU kita, katakanlah contoh kita ada 1000 katil. Tetapi mungkin 90 hingga 90 to 95 beds already taken up by non-COVID cases. Sebab ICU ni dia punya demand is very high. So, berapa banyak yang tinggal? About 5 to 10%, you know. So, kalau more cases of COVID, macam mana kita nak expand? That's why kita di dalam private hospital ni, kita cuba nak bantu. Okey, Sungai Buloh, Hospital Kuala Lumpur, hantarkan kes-kes yang non-COVID, kita jaga. You hantar ke Damansara, you hantar ke Ampang Puteri, you hantar ke Tawakal, kita ambil, no problem. Supaya kita kosongkan katil-katil kat sana, you jaga. Sebab you are the best in terms of management of COVID. So, kita prepare. This is what preparedness. That's why, kan tadi Nazri katakan, nak flatten kan, nak ratakan that epidemic curve. Why kita nak ratakan? Supaya kita tak sampai kepada the peak. Kita flatten so that we can prepare our services. We can prepare our health services, health infrastructure so that kalau ada surge, we are ready. InsyaAllah. We are ready, insyaAllah. So, ini dinamakan PPP. Public-Private Partnership. Together, we will overcome COVID, insyaAllah. Dari infrastruktur, Dr. Musa, adakah kita cukup untuk menyediakan ventilation? Misalnya, kalau kes untuk serius, masalah pernafasan respiratory semakin meningkat, kerana kita tahu, satu dunia ada masalah untuk supply ataupun menyediakan respiratory equipment ini. Ini masalah global kan, masalah sedunia. So, kita harus tambahkan kapasiti kita. Tetapi, kita nak minta 300 ventilator daripada Germany. Contohnya lah. Germany ada masalah yang lebih besar daripada kita. Nak ke dia release ventilator kepada kita? Tetapi Alhamdulillah dengan China, sebab kita bantu China semasa mereka kesusahan, dia hantar dia punya mask, dia hantar dia punya test kit kepada kita. Inilah dia the bilateral relationship kan, yang membantu kita insya-Allah di dalam kesusahan kita, kita bantu, sekarang dia membantu kita. So sukar saya rasa nak dapat ventilator yang baru walaupun kita usahakan, tetapi kita harap dengan our goodwill dengan China, they will help us. Okey. Bagi masyarakat, itu governance dari sudut pimpinan dan sudut kerajaan dan juga pihak kementerian yang terlibat, Dr. Musa. Tetapi masyarakat juga perlu ada governance, self responsibility yang betul-betul membantu mereka yang berada di barisan hadapan. Misalnya kes kluster tabligh, ini yang paling banyak kita lihat dan juga merata di seluruh negara.
kluster ini mempunyai satu pattern. Kalau mereka tidak datang ke hadapan untuk buat saringan atau pemeriksaan, mereka akan dijejaki oleh pihak polis pada ketika ini untuk memastikan mereka membuat ujian. Tetapi mereka yang sudah membuat ujian, bagaimana mereka perlu berterus terang dia punya status kesihatan mereka, di mana mereka sudah bergerak ataupun sudah berinteraksi dengan ahli keluarga dan juga masyarakat sekeliling, supaya ia tidak menambah beban kepada frontliners kita. Dr. Musa, ini pengalaman Dr. Musa dan juga rakan-rakan di KPJ Damansara. Ya, pertama, itu sebab saya kata Menteri Kesihatan agak terlalu optimis ataupun premature optimism bila mengatakan bahawa kita telah plateau. Sebab gelombang yang kedua daripada Seri Petaling, Ijtima' Tabligh, 4,000 kita masih belum track. This is worrying. Dan 2,000 kita dah saring, masih lagi belum tahu keputusan. So itu suatu kes yang banyak. So saya rasa kita belum plateau lagi. We will see the peak rise before it comes down. InsyaAllah, it will come down insyaAllah. Tabligh ni saya ingin peringatkan diri saya dan kawan-kawan. Ya, kita harus jujur dan amanah. Ya. Dan kita harus mengikut sunnah Rasulullah SAW. Sebab Nabi kata, kalau kita masuk dalam kalau kita dengar ada wabak, kita jangan masuk. Kalau kita dalam wabak itu, kita jangan keluar. Jadi saya tanyalah sahabat-sahabat Kilang Tabligh, bagaimana pendirian kita dalam hal ini. Anda telah pun keluar daripada epicenter wabak tadi. Anda harus bertanggungjawab. Pertama, dapatkan, pasti kalau anda ada batuk, Gejala, ada demam, ada susah bernafas, berjumpa dengan doktor dan kata pada doktor, saya telah berada di Seri Petaling. Penting, ada yang tak beritahu. Di mananya amanah anda sebagai seorang ahli jamaah tabligh. Pertama. Keduanya, kalau anda sihat, no cough, no fever, no difficulty breathing, anda duduk di rumah anda selama 14 hari. Quarantine, self-isolation. Jauhkan diri anda daripada isteri anda, anak anda, tok anda. Please, kalau anda bergaul dengan mereka, anda akan menularkan kepada keluarga anda. Ya? Kalau lepas 14 hari, anda sihat, barulah anda boleh kembali ke dalam masyarakat. Ya? Saya harap anda beritahu geng-geng, sahabat-sahabat tabligh yang lain, bersikap sedemikian. Sebab saya tahu, saya telah pun menulis surat kepada Amir, tak silap saya Abdullah Chong, ya, dan dia telah pun mengeluarkan arahan dengan arahan yang jelas apa tindak tanduk ahli-ahli tabligh. Dan dia lampirkan saya punya pesanan, appeal. So maknanya ketua anda telah pun bersama-sama dengan kerajaan Malaysia untuk membendung penularan second cluster ini, insya-Allah. Sekarang ini kita lihat di seluruh dunia sudah ada kluster yang datang daripada rakyat mereka yang pulang daripada negara-negara yang dijangkiti. Itu isu seterusnya. Terutamanya rakyat Malaysia yang diminta pulang ke negara kita, mereka datang daripada negara seperti negara Eropah, Australia ataupun Itali ataupun Iran. Jadi kluster kecil-kecil ini pun nampaknya seolah-olah dia ambil mudah. Mereka tidak ada rasa bertanggungjawab untuk self quarantine atau self isolation. Jadi bagi mereka yang pulang dari luar negara, mungkin mereka ni terlepas pandang oleh pihak kementerian apabila saringan berlaku di lapangan terbang. Pesanan doktor tentang hal ini.
anak saya di United Kingdom, saya dah suruh balik dah. Ya. Ah, Ini ramai ni. Dan anak saya adalah di antara ramai yang akan pulang. Sebab saya rasa keadaan di United Kingdom lebih teruk daripada kita. Ya. So yakinilah saudara-saudara bahawa our Kementerian Kesihatan is doing a very good job. They can do better lah. Ya. So, mereka-mereka yang ada anak atau saudara yang balik daripada Iran, daripada Itali, bila mereka sampai di airport, mereka akan disaring. Right? Dan mereka akan diberi arahan yang jelas. Pertama, self-isolation. 14 days. Ya, jangan peluk ibu, jangan peluk tok, please. You peluk you punya ibu, your tok, your nenek, nanti habis. Terutama yang berumur tu kan. Ya. Our warga emas kita. Please. Ya. You can still stay connected, okay? Apa kata telco tu? Connecting people. Connecting. Your handphone, your Zoom boleh lah, okay? Kalau you ada demam, batuk, susah bernafas, terus ke hospital, kata, saya baru balik dari United Kingdom, saya ada gejala ini, you will be tested. Okay? And then, depending on your test, dia akan beritahu apa yang perlu dilakukan. But still, you kena quarantine untuk 14 hari. That is a responsible Malaysian. InsyaAllah. Exactly. Yeah. Bagi pesanan Datuk kepada Barisan Hadapan Petugas Kesihatan, ini sudah sampai ke tahap yang mungkin pada mereka sudah agak maksima. Kerana sejak awal Januari hinggalah sekarang hampir memasuki akhir bulan Mac, hampir 3 bulan mereka orang kata pun extend dia punya effort ke tahap yang paling maksima. Apa nasihat Dr. Musa kepada mereka yang berada di Barisan Hadapan yang panas memakai baju PPE itu, mereka shift double atau doktor on call dan sebagainya. Ini juga perlu kita bagi rasa kasih sayang daripada masyarakat yang seolah-olah mengambil mudah supaya mereka menghargai mereka yang berada di Barisan Hadapan. Dr. Musa. Saya nak bagi 2 nasihat dulu. Ya. Pertama kepada rakyat. Ya. Penting. Kepada diri saya dan rakyat Malaysia. Kita yang boleh flatten the epidemic curve. Ya. There is so much the ministry can do. Kita yang boleh flattenkan dengan kita mengikut langkah-langkah jarak sosial. Social distancing. Very important. Itu pertama. Dan kepada sahabat-sahabat saya, the healthcare providers, you are our superheroes. We are so proud of you. You've done the country proud. Yeah. We are praying for you all the time. Saya tiap-tiap pagi bangun, solat hajat untuk mereka. Solat hajat ni jangan buat jamaah ya. Malam-malam you bangun, tahajud, doakan untuk mereka, doakan untuk family you, doakan untuk negara kita, doakan untuk dunia kita. We are praying for you, our healthcare providers. Ya. Don't worry about your families. The government will take care of your families. Saya dengan geng-geng saya dengan Imaret. Ni Nazri, one of my greatest supporters. Islamic Medical Association Response and Relief Team. We've got young volunteers, doctors, non-doctors. Kita dah kutip duit, kita geng dengan Fashion Valley, dengan Vivi Yusof. Yes, we've already collected 500,000 insyaAllah. We will collect more. We will look after your families. You jangan risau. You look after the sick. We will look after your families. We bring them food. We'll help them with laundry. Yeah, get their ubatan. Yeah, not only the healthcare providers, we will also think about yang dah masuk hospital tu. Yeah. We will try and connect with your families, dapatkan ubatan, makanan dan seumpamanya. Dan juga yang self isolation. Ya, insya-Allah kita akan jaga mereka dengan kasih sayang sebagaimana you menjaga rakyat Malaysia yang tak sihat dengan your ilmu, dengan your knowledge, dengan your medical skills. You are amazing. May Allah bless all of you insya-Allah. Terima kasih Datuk Dr. Musa. Apa yang dilakukan oleh rakan-rakan Dr. Musa di Barisan Hadapan termasuk Imaret dan juga social mobilization, social movement untuk menolong rakan-rakan di Barisan Hadapan amat kita hargai. Terus menitipkan titipan-titipan terbaik di social media, di Twitter. Saya suka pantun Dr. Musa. Saya nak baca satu pantun yang dititipkan. Ayo,
Kawailah balik kampung. Must quickly stop all this melancong. Staylah at home and play mahjong and listen to lagu-lagu keroncong. Itu yang pertama. Yang keduanya, let's do social distancing. The epidemic curve need to flattening. No hugs, no kisses, no handshaking. From home, we all should be working. Terima kasih Datuk Mohsen Nordin, pakar pediatrik kita dan juga pakar perubatan kita dari Pusat Perubatan Damansara. Itu saja agenda Wani malam ini. Sekian, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih.